Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Mudah-mudahan mendapat rahmat. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi menjadikan tontonan Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Yang kedua, sebelum kita nak memulakan perbahasan pada pagi ini, suka untuk saya timbulkan satu persoalan. Hari ini semua orang tidak terlepas dalam menggunakan sesuatu produk maupun perkhidmatan. Lalu terlintas di minda masyarakat kita bagaimanakah sesuatu produk dan juga perkhidmatan tersebut dikatakan mematuhi syariah. Dan dalam aspek pematuhan tersebut, setiap institusi perbankan Islam wajib melantik dan mewujudkan jawatan kuasa penasihat syariah sebagai badan berkuasa penting untuk pematuhan tersebut. Oleh itu, di Tanyalah Ustaz pada pagi ini kita ingin membicarakan dengan lebih cerdas dan tuntas berkaitan fiqh penasihat syariah bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik mengundi di mana Doktor? Saya di Gombak je. Di Gombak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada doktor yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan seperti biasa, boleh buat panggilan ke 1800 881677. Boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan berkaitan topik kita iaitu fiqh penasihat syariah. Baik, jadi sebelum kita nak memulakan persoalan, suka untuk kita dengarkan dahulu mukadimah topik kita pada pagi ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana ila 'alal zalimin, amma ba'd. Terima kasih Da'i Hakim dan kepada semua penerbit, kru dan juga para penonton di mana saja anda berada. Ahlan wa sahlan dalam program kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada pagi ini kita akan mengulas topik fiqh ataupun kefahaman berkenaan aktiviti penasihatan syariah. Yeah. Jadi apa yang kita punya konteks adalah penasihatan syariah dari sudut perniagaan. Betul. Ya. Penasihatan syariah ni banyak. Tapi yang kita nak konteks kita adalah dari sudut perniagaan lah khususnya. Yang mana sebabnya kerana kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan kepada para sahabat cerita kisah seorang lelaki yang berjalan jauh, yutilus safar wa sya'ruhu ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik. Nabi kata bahawa seorang lelaki ini dalam musafir jarak jauh di merentah padang pasir, rambut dia kusut masai, berdebu, kemudian dia angkat dua tangan dia doa pada Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Maka Nabi SAW lepas tu kata, sedangkan walaupun dia tengah berdoa, dia punya makanan dia haram, pakaian dia haram, minumannya haram, dibesarkan dengan duit haram, dengan cara haram, maka bagaimana mungkin doa dia akan dimakbulkan? Jadi menyedari perkara ini, bahawa ibadat khas kita terganggu dengan sebab makanan haram ataupun duit yang haram. Kerana itulah dalam satu lagi hadis yang lain disebutkan tidak akan berganjak la tazulu qadam ibni adam min indi rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khams. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di padang mahsyar kecuali ditanya 5 perkara. Ya, antaranya an umrihi fima afna wa an shababi fima abla wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an mali wa an ilmihi fima amila fi. Maqala sallallahu alaihi wasallam, artinya ditanya pasal umur di mana dia habiskan, ditanya tentang tenaga pemuda, kekuatan pemudian dia di mana dia habiskan. Ditanya yang ketiga, di mana dia dapat duit dan ke mana dibelanjakan. Dan yang akhir sekali, ilmunya, kepintarannya di mana digunakan. Jadi daripada 5 ini, 2 daripadanya adalah berkait soal wang. Betul. Daripada mana kamu dapat, ke mana kamu belanja.
Jadi sebiji keperluan dalam sebuah syarikat, iaitulah ada asset and liabilities, ada income dan juga spending, ada pendapatan dan juga perbelanjaan. Jadi kerana itulah bab dalam dunia bisnes ni adalah satu dunia yang penuh ujian. Sebab itulah duit ni boleh menjadikan manusia lupa agama dan lupa keluarga dan lupa macam-macam, lupa diri. Maka kerana itulah Nabi kata likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Bagi setiap umat ada ujian. Dia ada ujian umat aku adalah harta. Maka kerana itulah bila Allah cerita pasal harta dan hukum hakam dan keperluan untuk kita taat, Allah mulakan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Maknanya orang yang mampu untuk mengaplikasikan ketaatan dari sudut pendapatan dan perbelanjaan ni adalah orang yang ada ciri beriman. Yang kedua, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Maknanya bukan beriman saja. Sebab kita tahu kan klasifikasi orang Islam tu dia ada Muslim yang baru mengucap 2 kalimah syahadat. Kemudian yang lebih tinggi mukmin, yang lebih tinggi namanya muttaqin. So jadi Allah sebut orang beriman, hendaklah kamu bertakwa, kemudian jauhilah kamu daripada riba kalau kamu betul-betul beriman. Lalu ini bermakna untuk mentaati Allah dalam hal tidak terjebak dengan riba, budak kewangan. Sebab sekarang ni syarikat banyak yang terlibat dengan riba. Banyak terlibat dengan gharar, banyak terlibat dengan perjudian. Lalu hendaklah kamu beriman dan bertakwa kalau kamu betul-betul beriman, dekat ujung Allah kata. Jadi ini menunjukkan bahawa kita perlukan bantuan. Kalau kita seorang usahawan, kita bukan seorang ilmuwan. Kita bukan seorang yang mendalami hukum hakam fiqh. Khususnya fiqh muamalat. Kalau kita terror fiqh ibadat, seorang ustaz tu handal fiqh bahasa Arab, seorang ustaz itu handal fiqh solat, dia tak semestinya mampu untuk mendalami dan menghadami persoalan fiqh muamalat. Khususnya yang berkait dengan semasa. Dia bukan hanya dalam kitab. Ilmu daripada kitab yang nak dipahami ma'ani wal illah wal ilal untuk supaya boleh diaplikasikan dalam bisnes semasa. Bayangkan dalam kitab fiqh silam tak ada cerita pasal RCPS, iaitulah redeemable preference shares ataupun redeemable convertible preference shares. Ada tak sebut? Macam mana dia nak connect kan di antara ilmu dalam kitab dengan keadaan semasa? Kan? Itu ilmu fundraising. Ataupun orang tanya pasal crowdfunding, orang tanya pasal adakah dari sudut Islam macam mana? So, jadi semua ini memerlukan kepada garis panduan oleh orang yang berkeahlian supaya kita dapat taat tadi dalam bab soal pendapatan dan perbelanjaan dan bisnes sesuai dengan apa yang Umar Al-Khattab sebut sebagaimana dicatatkan dalam Tirmizi, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqahu fid din. Jangan kamu jual beli dalam pasar kami selagi mana kamu belum equip ataupun melengkapkan diri dengan ilmu kefahaman hukum hakam yang kamu nak buat bisnes ni, kena ada terlibat. Kalau kita tak ada, kita perlukan seorang penasihat. Jadi itulah sebabnya penasihat syariah itu relevan dalam dunia bisnes yang serba kompleks hari ini. Baik, saya tertarik dengan hadis yang telah dikongsikan tadi. Setiap umat itu ada ujian dan ujian bagi umat Nabi Muhammad adalah harta. Jadi oleh itu pada pagi ini kita ingin membicarakan dengan lebih teliti berkaitan fiqh penasihat syariah. Baik, jadi kita nak terus meraihkan soalan-soalan dari pihak anda semua. Jadi kepada yang ingin bertanya, sekali lagi saya ulang, boleh buat panggilan ke 1800 88 1677 atau boleh juga ke ruangan Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, jadi kita nak terus melihat kepada soalan. Baik, soalan yang pertama kalau boleh saya bacakan, iaitu Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Dari sahabat kita Syahiralia. Apakah tugas sebenar penasihat syariah dan adakah penasihat syariah ini lebih kepada perbankan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Syahiralia atas soalan. Silakan doktor. Baik, penasihat syariah punya tugas yang sepatutnya difahami adalah yang pertama, kita melihat kepada sesuatu syarikat yang ingin mendapatkan kita punya penasihatan itu sama ada dia legal ataupun tidak.
So dia kena tengok dulu latar belakang syarikat ini sebuah syarikat yang tipu ataupun tidak. Yang kedua akan dilihat dari sudut untuk memastikan produk-produk yang dijualnya, kalau dia produk makanan dia ada halal jakim. Kalau dia produk produk keuangan, dia orang kena semak pula kontraknya bagaimana, strukturnya bagaimana. Itu yang kena disahkan, ya. Dan kemudian dia kena disahkan pula execution, iaitu pun pelaksanaannya, operasinya secara ongoing, day to day, daily basis ataupun macam mana dia buat tu kena audit, ya. Itu yang kena dilakukan. Kemudian seterusnya, kalau ada isu-isu semasa yang berbangkit berkaitan dengan bisnes tersebut pun perlu dia dibawa ke penasihat syariah. Sebagaimana yang dibuat oleh perbankan, memang betul. Perbankan dia telah pun digovern oleh Islamic Financial Services Act 2013, iaitulah akta yang khas untuk kewangan Islam, lalu mewajibkan ada 5 orang paling kurang, iaitulah penasihat syariah yang berautoriti, yang bukan full time kerja dekat perbankan tersebut atau takaful. Dia akan jadi penasihat syariah yang independen, ya. Kemudian dalam syarikat tu pula, dalam bank ataupun takaful tu mesti ada 3-4 orang lagi penasihat syariah dalaman yang sebagai full time workers, sebagai full time executive. Jadi kalau kita lihat kat situ bagaimana proses semakan tu berlaku di pelbagai lapisan. Kemudian dia akan pergi pula ke bank negara punya penasihat syariah sekiranya ada benda-benda baru yang belum pernah dikeluarkan resolusi berkenaannya. Jadi ini menjadikan kepada proses tu sangat cantik. Kalau di institusi perbankan Islam dan juga takaful. Tetapi selain daripada institusi perbankan dan takaful pun ada penasihat syariah. Menjawab soalan tadi. Iaitulah contohnya kalau kita tengok pembuat makanan, dia ada penasihat syariah. Setuju. Kan jadi saya boleh tak sebut apa nama-nama kan, tapi pelbagailah. Kalau ada sebahagian yang very sensitif, yang dia nak pastikan dia punya penawaran itu menepati sensitiviti ramai orang Islam, maka dia akan ambil penasihat syariah ataupun namanya penasihat halal. Tapi bila sebut penasihat halal, dia punya bidang tugas mungkin kecil sikit. Kalau penasihat syariah tadi di institusi kewangan, dia melibatkan produk dan operasi. Operasi itu sekali tu, semua sekali. Tapi tak termasuklah pakaian staf, tak termasuk. Sebab itu hak individu lah. Kan bolehlah nasihat-nasihat, tapi maknanya itu lebih pada hak individu, susah sikit lah, sensitif kan. Tapi kalau dari sudut penasihat halal, dia akan tengok pada produk tu dan penghilangan barangan itu sahaja. Dia tak tengok operasi manakah syarikat tu punya financing, dia ambil Islamik ke tidak. Jadi penasihat halal biasanya tak diberikan mandate tersebut. Tapi kalau penasihat syariah diberikan mandate. So jadi kat situ ada 2 bentuk. Satu penasihat syariah yang tengok produk dan tengok operasi secara keseluruhan. Yang kedua penasihat halal, dia tengok produk saja dan dia tidak tengok operasi secara day to day, dan dia tak tengok pun keuangan syarikat tersebut, tak tengok. So jadi ada pelbagai bentuk penasihatan syariah yang ada di negara kita hari ini dan di peringkat dunia. Baik, jadi itulah tugas sebenar penasihat syariah, antaranya untuk memastikan halal dan haram. Baiklah, kita nak berjeda seketika, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.
Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara fakta yang boleh kita ambil sebagai pengetahuan baharu kita ialah Majlis Penasihat Syariah ataupun disebut sebagai MPS ringkasannya merupakan badan berkuasa tertinggi dalam menentukan hal ehwal syariah mengenai kewangan Islam di Malaysia yang ditubuhkan pada bulan Mei 1997. Baik, kita nak terus menjawab segala persoalan-persoalan yang diajukan. Cuma ingin saya ajukan terlebih dahulu kepada doktor berkaitan apakah ilmu-ilmu yang diperlukan dalam untuk menjadi penasihat syariah ni, doktor? Silakan. Baik, jadi ilmu-ilmu yang diperlukan sebagai asasnya yang diperlukan adalah ilmu yang berkait dengan fiqh, ya. Jadi kalau seseorang graduan itu keluar daripada fakulti syariah, yang ada belajar dalam tu fiqh, muamalat dan juga usul fiqh dan qawaid fiqhiyah, itu adalah 3 ilmu asas yang sangat-sangat diperlukan sebagai seorang penasihat syariah. Kemudian ilmu-ilmu, maknanya kalau keluaran daripada fakulti usuluddin sebagai contoh, mereka mungkin kena mendalami ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi lebih dahulu, fiqh muamalat, usul fiqh dan juga qawaid fiqhiyah. Kemudian selepas itu ilmu tambahan yang diperlukan iaitulah ilmu istinbat lah, iaitulah ilmu-ilmu hukum, qadaya fiqhiyah muasirah, untuk mereka faham bagaimana aplikasinya ilmu tersebut kepada keadaan dan isu-isu semasa. Jadi dekat situ juga diperlukan kepada ilmu-ilmu kepahaman fatwa. Ya, keilmuan fatwa. Walaupun dia tak keluarkan fatwa, tapi dari sudut ni dikeluarkan pandangan, ijtihad, dan ilmu-ilmu berkait dengan qawaid ijtihadiyah, iaitulah bagaimana cara nak berijtihad tadi adalah melalui qawaid fiqhiyah dan juga usul fiqh tadi. Ya, dan jadi apa lagi yang diperlukan adalah kefahaman kepada industri yang dia nak masuk. Jadi itu adalah ilmu yang diperlukan kalau dia nak masuk dalam ilmu industri keuangan. So dia kena faham tentang legal, undang-undang punya framework dari sudut keuangan, dari sudut resolusi-resolusi bank negara, governance-nya bagaimana. Tadi disebutkan tadi MPS, Majlis Penasihat Syariah, Majlis Penasihatan Syariah tadi kan. Itu sebenarnya badan tertinggi di peringkat bank dan takaful. Jadi di peringkat pasaran modal, iaitulah pelaburan, lain pula. Bukan yang tadi. Yang itu adalah bank negara. Dekat Suruhanjaya Security ada juga satu lagi badan penasihat syariah yang paling tinggi dalam menasihati dari sudut pelaburan. Segala jenis pelaburan, Maka kalau dalam konteks umum pula dia ada muzakarah, muzakarah hal ehwal agama Islam, yang dulu disebut majlis fatwa kebangsaan, tapi kemudian di peringkat negeri dia ada negeri-negeri punya jawatankuasa fatwa dengan diketua ilmu mufti masing-masing. Jadi itu nak kena faham macam mana dia punya hierarki dia, macam mana dia punya bidang tugas, bidang kuasa. Semua itu perlu difaham oleh seorang penasihat syariah. Lalu selain daripada itu, dia nak kena faham juga istilah-istilah moden dalam sesuatu sektor yang dia nak bantu. Kalau dia nak masuk dalam, macam contohnya saya juga dan syarikat saya juga menjadi penasihat syariah kepada sebuah hospital. Jadi hospital tu dia ada istilah-istilah perubatan. Kita kena faham. Betul. Jadi kalau makanan ada istilah-istilah bahan-bahan emulsifier semua sekali tu, nak kena faham bahan-bahan ni. Kalau kewangan dia ada istilah-istilah dia yang macam contohnya outstanding balance, kemudian ada yang pula outstanding balance, kemudian compounding interest, compounding profit, unearned interest. Ini semua tu nak kena faham. Termasuklah kefahaman asas tentang fiqh tadi. Ini murabahah, ini bai'ul tawliyah, ini bai'ul wadi'ah, ini bai'ul istisna, ini bai' apa-apa jenis lah. Kan? So jadi kemudian nak kena faham pula international, antarabangsa punya fatwa pula. Contohnya ada daripada fatwa AWFI, iaitu Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions. Kemudian dia ada FSB punya pandangan, kemudian dia ada RRG punya pandangan, Kuwait Finance House punya pandangan. So semua itu kita nak perlu ada ihatah, iaitu comprehensive, holistic punya coverage. Maka kerana itu tugasan ini sebagian orang diingatkan mudah. Ustaz Usuluddin pun boleh jadi penasihat syariah. Dia tu handal dari sudut tarikh Islam, iaitu sejarah Islam. Sebenarnya tak boleh. Kita meletakkan
pembedahan jantung kepada doktor gigi sebagai contoh. Tak boleh. Kita buat pembedahan otak untuk doktor pakar tulang. Tak boleh. Walaupun doktor pakar tulang ada ilmu asas untuk perubatan dan anatomi manusia. Tapi dia bukan seorang yang bidang dia. Sebab itu kita kena ada investment untuk menjadi pakar dalam satu bidang. Pakar itu maksud dia kita berulang-ulang dalam bidang itu, dalam menerima segala masalah dalam bidang tersebut. Jadi kalau ada orang datang kepada saya tanya pasal rumah tangga, saya tak pakar lah fik rumah tangga. Betul. Ataupun dia datang pada saya tanya fik faraid berkenaan dengan pewarisan, saya tak pakar sebab saya tak mendalami dan menunggu soalan-soalan pasal tu. Saya menunggu soalan-soalan pasal kewangan, pasal muamalat, maka itu menjadikan kita macam kalau kungfu tu kita berlatih bab-bab tu je. Betul. Bab lain kita tak apa berlatih. So jadi kita bukan profesor serba tahu, kan? Tapi kalau ada kajian-kajian lain-lain, adalah. Tapi kalau tak ada, kita adalah seorang yang spesialis. Kita kalau bukan pakar, spesialis dalam satu bidang. Jadi mereka nak jadi penasihat syariah, dia kena asaskan yang tadi dan kemudian kena berulang-ulang mendengar permasalahan dari sudut ini, jangan terlalu tercapah. Dia jadi penasihat syariah, kemudian cerita politik pun kau nak cerita siasah pun nak cerita pasal fik perubatan pun nak sembang. Jadi kamu bukan pakar lah, kamu tukang sembang lah. Tukang sembang. Okey, baik. Saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah menjadi amalan mana-mana penasihat syariah mengguna pakai hukum dari mazhab yang berbeza dalam menetapkan sesuatu kaedah atau hukum? Yang kedua, adakah memang wujud dalam penasihat syariah itu peraturan serta syarat yang diistilahkan sebagai ketat, sederhana dan longgar? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih kepada Rosdin atas soalan. Silakan doktor. Baik. Dalam pengalaman dan juga pengalaman dan pengamalan oleh para penasihat syariah di seluruh dunia, bukan di Malaysia sahaja, kerana apa yang kita depani adalah masalah-masalah baru ataupun isu-isu baru, maka kebanyakannya tidak terdapat secara spesifik di dalam kitab fiqh silam. Ini menjadikan para alim ulama yang semasa perlu memahami konteks ulama silam punya fatwa yang berdekatan supaya mereka boleh ambil kira dalam mereka punya pengkajian dan juga pengeluaran hukum dan resolusi. Lalu itu menjadikan kalau kita terhad pada satu mazhab saja, dia tidak akan mencapai maqasid syariah, iaitu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Betul. Sebab setiap negara mempunyai sedikit perbezaan dari sudut perundangan dan juga pengamalan dan juga klien punya behavior ataupun klien ataupun pelanggan dia punya sifat dan sikap. Lalu keadaan itu menjadikan kita perlu bersifat lebih dinamik. Maka kerana itu kalau dalam bab muamalat, hatta di Malaysia yang kita sebut sebagai menjulang mazhab Syafi'i, tidak, maknanya di Majlis Penasihat Syariah Bank Negara ataupun Suruhanjaya Security, mereka hanya bincang mazhab Syafi'i saja. Tak. Mereka luaskan. Malah di Jawatankuasa Fatwa Negeri pun sama juga. Maknanya kalau dalam bab muamalat, mereka akan cuba lihat dulu kepada mazhab Syafi'i, tapi kebiasaannya mereka tidak akan hanya terhad kepada mazhab Syafi'i, tapi boleh berkembang kepada pelbagai mazhab lain. Itu melalui proses ittiba' namanya, iaitulah muttabi'. Sebab ahli-ahli majlis fatwa ini orang yang berilmu, lalu dan termasuk dalam penasihat syariah yang besar-besar ni. So mereka berhak untuk melakukan ittiba', iaitulah muttabi', orang yang tahu pandangan-pandangan dengan dalil mazhab-mazhab, lalu mereka melihat dan mereka berbincang secara kolektif. Maknanya ijtihad jama'i namanya. Kolektif ijtihad. Lalu mereka melakukan ijtihad jama'i, tidak terhad kepada satu-satu mazhab tetapi pelbagai mazhab. Jadi itu yang pertama soalannya tadi. Soalan yang kedua, adakah wujud peraturan serta syarat yang diistilahkan sebagai ketat? Dia soalan ni sama ada dia nak kata penasihat syariah ni ketat ataupun longgar ataupun syarat. Jadi sebagaimana biasa, manusia ada inclination dia tertentu. Ada yang agak lebih ketat dari sudut pemberian fatwa dia.
ada kalanya ketat tak semestinya bagus. Ada kalanya sedikit tidak bersifat bertepatan dengan keadaan semasa. Sebagai contohnya, ada di kalangan ilmuwan yang mengatakan dia terlalu ketat tau. Dia kata duit kertas tu haram. Duit kertas pada diri sendiri itu pun haram, dia kata. Sebab tu kita kena pakai dinar emas, dia kata. Kita bayar zakat pakai duit kertas tak halal, dia kata. Ketat tak? Ketat. Itu bukan ketat, itu dah terlampau ketat dah. Terlampau ketat. Sampai mengikat diri dia sendiri. Betul. Sebab apa? Sebab dia sendiri bila keluar dia pakai duit kertas. Betul. Kan? Jadi kalau dah haram bagi kat saya lah. Kan? Jadi Saya pun nak. Kan? Betul kan dai kan? So jadi bila dia mengeluarkan fatwa yang menjerat diri sendiri, itulah yang Nabi sebut la yushadda hadha dina ahadun illa ghalabah. Tidak boleh diketatkan sangat agama ini kecuali orang yang mengetat tu akan sendiri tenggelam dalamnya. Jadi dia sendiri pakai duit kertas. Kemudian kalau dia kata bayar zakat tak sah gunakan duit kertas. Sebab duit kertas itu riba. So kena bayar pakai apa? Pakai emas. Tapi kita nak tanya dia balik. Yang kita kena bayar zakat ni sebab apa? Sebab kita ada simpanan duit dekat bank melebihi nisab dan haul. Duit kita dalam kertas. Kalau duit kertas tak dah haram, tak sah milik. Tak sah milik, tak keluar zakat. Nampak? So jadi zakat pun tak payah keluar. Berapa nak bincang pasal nak keluar zakat pasal pakai emas ke pakai kertas? Tak payah keluar zakat. Jadi kan dah terikat, dah pusing-pusing. Dia tak jumpa tempat dia kan. Jadi ada yang sangat longgar pula. Semua halal lah. Ini halal lah. Tu bagi pinjaman dengan riba, dengan interest. Tak apa, itu keperluan moden. Halal berlaku. Ada juga jenis gitu. Ada, bukan tak ada. Satu dunia ada, kan? Sampaikan dekat satu negara tu, lagi pelik. Sampai dia kata, orang dewasa kalau menyusu dengan seorang perempuan, boleh jadi anak susuan. Orang dewasa. Kan dia mengarut tu. So jadi maknanya ada fatwa-fatwa pelik ni di satu dunia. Jadi kadang-kadang terlalu longgar, kadang terlalu keras, dan kita nak yang wasati. Nak yang wasati tu memang susah. Betul. Ikut orang keras itu adalah salah. Ikut orang longgar itu adalah salah. Jadi sekarang ni masing-masinglah kita ini berijtihad. Sebab itulah kita nak orang yang betul-betul ada kumpulan. Jadi ijtihad jama'i ini menyelamatkan kita daripada terlalu ekstrim ataupun terlalu longgar. Jadi kemudian kita akan letakkan syarat-syarat yang sesuai. Jadi kita ada check and balance lah. Ada setengah orang dia ni agak kesihan kepada ramai orang. So dia nak bagi harus saja. Yang ini pula agak ni. Jadi kita dudukkan dia sekali, mereka berbincang dan akhirnya terkeluar satu pandangan yang lebih baik. Jadi itulah perlunya kepelbagaian dalam penasihatan syariah. Tak boleh dia ni keras kita tolak. Dia ni longgar kita tolak. Kita ambil yang satu kepala kita je. So, jadi kalau gitu tak kemas lah. Kan? Jadi itulah yang untuk menjawab soalan pasal ketat, sederhana dan longgar tadi, termasuklah syarat-syarat yang diletakkan oleh mereka. Wallahu. Okey, baik. Jadi kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini kita membicarakan berkaitan fiqh penasihat syariah bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Baik, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini dari sahabat kita Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Apakah peranan penasihat syariah yang dilantik dalam industri unit amanah? Sebagai penasihat syariah, adakah mereka bertanggungjawab memilih pelaburan yang patuh syariah? Siapakah yang layak untuk dilantik menjadi penasihat syariah bagi sesuatu syarikat pengurusan pelaburan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Baik, bagi soalan unit amanah ni adalah satu bisnes yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
Maka atas kerana itu dia ada garis panduan dia. Dan untuk menjawab soalan yang kedua tu, siapa yang layak dilantik, mereka yang ada lisens daripada Suruhanjaya Security Malaysia sahaja yang layak dilantik menjadi penasihat syariah bagi fund manager ataupun pengurus dana ni, ataupun pengurus pelaburan fund managers lah kita sebut dalam bahasa Inggeris. Jadi apa yang ditanyakan juga tadi, adakah mereka akan bertanggungjawab memilih pelaburan yang patuh syariah? Sudah tentu. Sebab itu memang dekat dalam dia punya garis panduan, pengurus dana patuh syariah mesti melabur sama ada dalam atau luar negara. Kalau yang libat luar negara tu pun mesti juga memilih pelaburan patuh syariah sahaja. Sama ada kalau saham yang telah pun disemak syarikat tersebut. Kalau instrumen lain pun, maknanya instrumen tersebut mestilah instrumen yang telah disahkan oleh penasihat syariah di peringkat yang lain. Jadi sekarang peringkat penasihat syariah ni dia ada kadang-kadang overlap. Bukan overlap, maknanya macam kita punya restoran ni patuh syariah. Kita nak pakai satu bahan tu ada halal. So adakah kita nak kena semak lagi bahan tu punya halal ataupun cukup dengan halal daripada JAKIM? Cukuplah. Kan? Jadi sama juga macam unit trust. Dia nak beli satu saham. Saham tu ada penasihat syariah. Syarikat tu ada penasihat syariah. Ataupun dekat London yang mana Dow Jones Islamic Index punya penasihat syariah dah kata harus, dah kata halal syarikat tu ataupun harus untuk dibeli, maka kita tak perlu nak semak lagi lah, kita pakailah dia punya. Jadi kecuali kalau kita ada suspicious, barulah kita double check. Kalau kita tak ada suspicious, kita boleh terus pakai mana-mana garis keputusan yang dikeluarkan oleh Saudi ke, oleh Dow Jones Islamic Index ke, ataupun lain-lain lah. Jadi itu jawapan saya kepada soalan yang ditanyakan tadi. Baik, jadi bila doktor sebut juga tentang bukan semua orang yang layak untuk menjadi penasihat syariah ini, lagi-lagi dalam syarikat pelaburan tadi, bagaimana dengan graduan syariah yang keluar dari pelbagai universiti, adakah layak dan terus menjadi penasihat syariah atau bagaimana, doktor? Baik, sebagaimana kita sebut tadi, ilmu-ilmu asas yang diperlukan pada hemat saya sudah pun dipahami oleh graduan syariah daripada pelbagai universiti lah, sama ada universiti dalam atau luar negara. Cuma untuk mereka terus menjadi penasihat syariah, bagi kami pengalaman belum mampu lagi lah mereka ni, tetapi mereka boleh menjadi penasihat syariah dengan adanya penasihat syariah yang lebih senior. Dengan cara itu mereka akan dapat belajar, akan dapat belajar sedikit demi sedikit. Proses yang sama saya lalui. Kan kita jadi yang junior dulu, kita duduk dengar orang tua bercakap ataupun perbincangan di kalangan mereka yang lebih berpengalaman. Daripada situ kita belajar. Jadi sudah sampai waktu, sampai tentu peringkat umur, kita pula jadi senior. Yang junior keluar tu dia kena belajar dulu. So jadi tak boleh maknanya dia hanya belajar daripada kitab, buku baca saja, kemudian dia masuk industri dia tu faham saja. Susah nak cari orang macam tu. Kan? Adalah satu dua orang, tapi maknanya biasanya saya jumpa ramai Profesor Madya ke Profesor Penuh ke. Kalau first time dia jadi penasihat syariah, dia duduk dalam majlis tu senyap je kan. Pening juga. Dia pun tak faham juga. Jadi istilah-istilah pun baru dengar. Dulu baca dalam kitab tapi tak tahu macam mana aplikasinya. Dulu baca dalam laporan kewangan dan khabar. Jadi orang yang senior macam tu pun nak kena ambil masa, apatah lagi graduan syariah yang baru basic-basic, yang belum biasa buat research. Lagilah perlu mereka mengambil masa untuk memahami, dan juga sebab tu dia perlukan apa tau. Kalau sebelum dia lompat, dia belum dilantik. Nak dilantik pun bukan mudah. So dia buat apa? Dia perlu ambil sijil-sijil atau kursus-kursus yang mendedahkan dia kepada aktiviti penasihatan syariah ni. Jadi contohnya kalau kita tahu, macam saya pun ada buat kursus tu yang dah siap, boleh dilalui melalui mycourse.my, mycourse.my. Dekat situ ada buat Islamic Bank ataupun Islamic Finance, akan keluarlah kursus-kursus yang mendedahkan graduan-graduan syariah dan ada sijil lepas tu. Semua pembelajaran dengan sijil. Jadi dengan sijil tu mereka bukan hanya dapat sijil, mereka akan dapat ilmu pendedahan. Daripada situ kalau ada interview ke, kalau mereka masuk sebagai penasihat syariah, at least mereka dah ada beberapa cebisan pengalaman yang saya dan beberapa rakan-rakan yang lain dah bentangkan dalam tu, supaya mereka dapat gambaran. Jadi itu adalah sangat penting untuk penyediaan untuk mereka menjadi seorang penasihat syariah yang
mampu betul-betul membawa syarikat ataupun institusi itu kepada kepatuhan syariah secara holistik. Gitu. Baik, tadi doktor ada sebutkan tentang Islamic Bank. Ada soalan yang berkaitan bank Islam dan juga yang tidak Islam ini dari sahabat kita Rahimah Saud. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan para petugas Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pengurusan bank-bank bukan Islam menentukan penasihat-penasihat syariah mereka apabila bank-bank tersebut mempunyai perbankan Islam? Terima kasih Doktor dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Rahimah atas soalan. Silakan. Baik, yang pertama sekali ada dua naratif ataupun dua perspektif lah. Kadang-kadang ada orang akan bersifat negatif. Dia kata bila mana syarikat-syarikat bukan Islam, syarikat-syarikat bank-bank yang dipunyai oleh non-Muslim ataupun negara bukan Islam, tiba-tiba dia nak buat perbankan Islam. Nampak sangat dia nak tap orang Islam punya market. Dia nak raih semua peluang. Dia nak raih semua peluang. Bukan dia nak buat Islam betul-betul pun. Orang cakap gitu kan. Jadi itu adalah bagaimana orang-orang negatif berfikir. Padahal kalau kita berfikir secara positif, yang pertama sekali, kalaulah kita punya produk sebagai contoh, kita punya produk ABC sebagai contoh, tiba-tiba nak digunakan oleh syarikat non-Muslim, kita orang Islam, syarikat kita ABC, produk kita nak dijual oleh syarikat non-Muslim, kita rasa bangga tak? Bangga kan? Betul. Ataupun kita ada satu hak cipta, satu produk yang TV3 keluarkan, tiba-tiba Al Jazeera nak pakai, ataupun TV yang lebih besar lagi, satu global, Netflix nak ambil, bangga tak? Bangga. So kenapa tak boleh pandang dari sudut situ yang pertama? Bila syarikat non-Muslim, global punya syarikat financial institution, dia nak buat perbankan Islam. Perbankan Islam tu, Islamic Finance tu naik dengan nama Islamic tu. Betul, setuju. Dia bukan ethical financing tau. Bukan ethical finance, dia sebut Islamic Finance. Ada ke Hindu Finance, Christian Finance? Tak pernah dengar. Betul. Ada tak bank rakyat nak mengamalkan satu cawangan untuk Christian Finance? Tak ada. Betul. Kan? Jadi kalau ada, banggalah orang Kristian. Bank rakyat yang memiliki oleh negara umat Islam tiba-tiba nak buat Christian Finance ataupun Hindu Finance atau Buddha Finance. Jadi kita sepatutnya kena berbangga. Satu, kita kena support. Sebab orang non-Muslim nak offer produk yang patuh syariah. Tapi kita nak tengok sekarang ni, dia nak offer ni main-main ataupun tak. Yang itu betul. Tapi bila dia ambil syariah advisor yang berwibawa, di peringkat dunia pun, walaupun CEO dia orang bukan Islam, saya ingat saya rasa kat London, ramai berjumpa dengan Islamic Finance, punya summit, CEO ni perbankan Islam, bukan Islam. Ini bukan Islam. Dia for the sake of job je lah, dia kerja. Tapi bila dia bukan Islam, dia menjadi operator kepada Islamic Finance, dia betul-betul ikut guideline syariah advisor. Syariah advisor dia orang Arab lah, orang Arab Islam yang terkenal lah. Yang kita tahu mereka menjaga dengan cukup baik. Dan mereka pun ada division syariah. Jadi orang non-Muslim, dia non-Muslim, dia akan jadi lebih sensitif lagi dan dia tak akan banyak masuk campur. Kata kalau syariah advisor kata itu, kita ikut. Tapi kalau orang tu orang Islam, dia banyak pula songir dia sikit. Kan? Dia banyak sikit, dia pula pandai-pandai kata, ini halal ni apa pula haram pula kan. Jadi kalau orang non-Muslim punya CEO dia tak boleh, not prohibited. Okay, prohibited. Okay, don't do it. Settle. Jadi kadang-kadang, bukan semua keadaan, tapi kita nak sebut kadang-kadang, banyak juga pengalaman kami mendapati begitu. Kalau dia tu structurer tu, kalau general manager tu ataupun director tu adalah non-Muslim, dia akan biasanya tak mau sembang debate panjang-panjang. Kalau kita kata tak syariat compliant, dia nak tahu sebab apa je, kemudian fine, jangan buat. Tapi kalau orang kita sendiri kadang-kadang lihat sikit kan. Jadi kita nak sebut, bila perbankan bukan Islam, dia nak menentukan penasihat syariah dekat Malaysia, kena ikut undang-undang. Dia nak lantik, dia kena ikut interview CEO, kena interview nomination committee, kemudian pergi bawa nama tu ke Bank Negara Malaysia. Bank Negara punya syariah department akan cek, dia ni biasa tak orang ni ada capability tak. Kalau tak ada, dia tolak. Jadi tak boleh kata dia ambil siapa badut mana-mana. Jadi tak boleh. Dia tak ambil badut mana-mana. Bank Negara, authority yang independent, punya syariah division akan cek. Kalau syariah division punya kata okey, kita bawa interview. Kena interview pula lagi. Bukan interview oleh bank tu, oleh syariah komiti Bank Negara. Syariah punya representatif lah, seorang atau dua orang. Dia akan interview pula. So jadi kalau jawab macam tak reti semua, reject.
Faham? Reject. So jadi nak tengoknya kalau dia bank non-Muslim punya own ataupun foreign ownership ke, semua ikut proses yang sama, maka kerana itu bagi saya tidak ada masalah dari sudut ini. Semuanya governance semua dah alhamdulillah sangat cantik di negara kita dari sudut kewangan Islam berbanding negara-negara lain. Wallahu a'lam. Betul, kita yang dengar ni pun tuan-tuan rumit dia punya prosedur. Jadi kita nak bertasbih seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita sedang membicarakan topik fiqh, iaitu fiqh penasihat syariah bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Baik, soalan yang seterusnya dari Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah peranan penasihat syariah ini berkala dan bagaimana cara pemantauan dilakukan? Dan bagaimana keputusan akhir dibuat dalam menentukan ianya mengikut syariat? Yang kedua, apakah jaminan penasihat syariah memadai untuk kita jadikan garis panduan tentang sesuatu pelaburan, syarikat atau sistem itu bersih dari sudut hukum dan fatwa? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua tu yang lebih mudah dijawab, iaitulah apa dia jaminan. Jaminan ni sebenarnya Allah SWT sendiri dah beritahu dalam Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ada autoriti, yang ada ilmu. Kalau kamu tak ada autoriti, tak ada ilmu, tak ada akses. Ya. Yeah. Jadi bagi penasihat syariah ni, dia ada akses kepada data, maklumat, dia boleh tegur, boleh nasihat, boleh pastikan dibuat atau tidak. So jadi kita sebagai orang awam yang tak ada akses, kita tak boleh nak pergi institusi tu pergi cek. Yeah. Kita tak boleh nak pergi kilang pemprosesan tu, kata saya ni orang awam pembeli, saya nak pergi cek proses ni buat okey tak. Kita kena tahan je, tak boleh masuk kan. Betul. Jadi Allah SWT kata tanya orang yang ada autoriti. Jadi bila kita dah ada logo Halal Jakim, kita pegang. Bila institusi ni dah ada penasihat syariah dia, kita pegang. Jadi kita boleh pegang, tak ada masalah. Jadi semuanya penasihat syariah itu yang akan tanggung kat dunia dan akhirat. Yeah. Tapi kalau kita tak yakin dengan penasihat syariah tersebut, kita jangan guna, habis kita. Tak payah nak sebarkan fitnah, dia ni adalah tak berguna, tak boleh pakai, tak boleh. Itu adalah satu fitnah dan kamu sendiri tak ada akses kepada apa yang mereka telah semakkan, yang mereka telah lakukan. Begitu jadi itu ada soalan yang kedua. Soalan yang pertama tadi adalah berkait dengan bagaimana cara dibuat dan pemantauan. Kalau institusi kewangan Islam takaful dengan perbankan Islam, dengan yang semuanya bawah regulasi Suruhanjaya Security, biasanya semuanya dah cantik. Pemantauan dia semua ada disebut di dalam IFSA ataupun Akta tadi, Financial Services Act 2013, ataupun polisi dokumen dan lain-lain. Jadi pemantauan dilakukan yang pertamanya oleh syariah reviewer yang bekerja sebagai full time dekat dalam bank, dan syariah compliance punya manager. Kemudian kalau ada apa-apa isu, ada pula syariah audit pula lagi. Kemudian tiga-tiga punya finding ni dia bawa ke majlis penasihat syariah. Kalau ada yang independen, kalau ada dia akan tegur, dia akan suruh betulkan dan kena lapor dekat Bank Negara. Melalui non-syariah compliant punya income. Sebagai contoh, nak perlu buat apa? Perlu ada. Kemudian kena bagi pula plan kepada Bank Negara. Bukan kepada bank itu CEO dah. Kepada Bank Negara. Dah berlaku kesilapan ni, apa yang nak patut buat? Bersihkan ke? Lepas tu sistem apa yang nak patut buat supaya tak berlaku lagi? Buat cantik. Dan kalau ada apa-apa isu yang kabur lagi, dibawa ke Bank Negara pula. Jadi itu adalah itu sama juga macam Suruhanjaya Security yang dibawa ke Suruhanjaya Security. So ini adalah proses untuk institusi kewangan Islam yang highly regulated. Tapi bagi syarikat-syarikat private limited, syarikat Islam berhad, yang organisasi ataupun organisasi yang tidak dikawal selia oleh Bank Negara ataupun Suruhanjaya Security dan tak masuk bawah akta, contohnya macam multi level marketing, dia tak ada mana-mana yang kontrol. Walaupun dia dikeluarkan sijilnya oleh Suruhanjaya Koperasi sebagainya kan, ataupun Suruhanjaya apa tah, ingat apa KPD SCP kan.
JAKIM ada keluarkan garis panduan, tapi kalau mereka tak ikut, tak ada siapa nak bising. Kalau mereka ikut, mereka ada syariah advisor, mereka boleh mengeluarkan statement bahawa mereka disemak oleh penasihat syariah. So kalau yang begitu, maka penasihat syariah itu mestilah yang berpengalaman. Kalau dia tak berpengalaman, dia tak tahu nak buat apa. Betul. Dia dengar je, ngangguk je. Jadi kalau yang berpengalaman, dia tahu nak soal apa, dia tahu nak pergi ke mana. Kalau multi level, dia pergi ke kilang, dia pergi tengok sistem, dia tengok real time punya sistem punya demonstration, dia tengok, dia try sendiri, macam tu. Ya, so jadi pemantauan pula disyaratkan ada seorang pegawai syariah yang full time supaya boleh jadi bridging di antara dia dengan operator, dengan manager kan. So jadi ini adalah semua proses yang perlu dilakukan. Macam contohnya kami juga jadi penasihat syariah kepada macam-macam lah, antaranya kepada hospital, kepada klinik gigi kan. Jadi kita syaratkan ada pegawai syariah situ. Jadi pegawai syariah tu akan jadi bridging. Telekomunikasi pun kami juga jadi penasihat syariah. Sama juga kita wajibkan ada seorang full time staff kat situ, dia suruh yang background syariah. So itulah pemantauan yang dilakukan untuk follow good governance yang dibuat di peringkat institusi kewangan, walaupun tak mampu nak sepenuhnya, sebab kalau nak sepenuhnya syarikat-syarikat ni tak mampu lah. Jadi betul, institusi kewangan dia memang kaya kan. Tapi syarikat ni tak berapa kaya. So jadi itu perlu dilaksanakan sebaik mungkin untuk memastikan adanya maklumat yang berterusan sampai kepada penasihat syariah. Dan kemudian penasihat syariah boleh melakukan amendment yang diperlukan dan disuruh management untuk mengubahnya. Begitulah keadaannya. Baik. Soalan yang seterusnya dari Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah industri halal yang merangkumi sektor pemakanan, kosmetik, farmaceutical, pelancongan dan lain-lain juga memerlukan penasihat syariah bagi memastikan produk tersebut mematuhi syariah? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Sebenarnya semua aktiviti perniagaan perlukan penasihat syariah. Jadi kalau macam disebutkan tadi sektor pemakanan, jadi saya ingat bila macam saya sebut tadi, kami pernah dilantik masih lagi jadi penasihat syariah kepada satu klinik rangkaian klinik pergigian. So kita pun bagi sijil tau. Lepas tu tiba-tiba kami dapat satu inbox daripada persatuan apa entah yang doktor-doktor gigi lah. Ada doktor gigi bukan persatuan ataupun individu doktor gigi, dia macam tak puas hati tau. Dia hantar mesej dia atau inbox, dia kata adakah kenapa perlu ada sijil halal untuk klinik gigi? Adakah kami punya aktiviti tak patuh syariah? Kan? So jadi dibising gitu tau. Adakah aktiviti ataupun perawatan tu tak patuh syariah? Maka saya jawablah, kita kata maknanya bila kita sebut patuh syariah, kita bukan hanya tengok kepada bahan-bahan yang dipakai untuk gigi tu patuh syariah. Kita tengok holistik, code of conduct, dia punya financing, dia punya sewaan syarikat tersebut, dia punya terma kontrak kepada doktor lokum, doktor full time, dia punya terma dengan pekerja, dia punya cara pembayaran. Kita tengok itu. Senyap tu kawan tu kan. Dia faham satu je. Dia faham narrow tu, dia faham very narrow. Kita nak check macam bahan-bahan tu saja. Sudahlah, kita tengok holistik sebuah syarikat. Sebab tu bila kita bagi tahu, kita punya sijil adalah untuk the whole company. Faham. Bukan hanya untuk aktiviti duk gigi apa nama tu, braces halal ke tak halal ke, bukan itu. Itu part of it semata-mata. Kita tengok pricing dia, penghargaan dia, macam mana penentuan harga. Kita check semua sekali. Kita tengok pengiklanan dia, kita check pengiklanan dia ada tak exaggerate ataupun mengelirukan, misleading, kita check. Jadi itu. Jadi samalah juga macam industri pemakanan. Tak boleh. Kami juga jadi penasihat pada industri pemakanan. Contohnya dia jual satu benda tau. Dia kata ini untuk awet muda. Dia kata muda selamanya. Kita kata tak boleh macam ni. Mana ada muda selamanya? Betul. Ini dah over promise. Buang. Dia pun buang. Walaupun dia dah cetak dah brosur, buang semua. Kita kata buang. Kenapa tak rujuk kita dulu? Kan dia pun buang. Jadi itu adalah untuk aktiviti pharmaceutical, kosmetik, pelancongan ke sebagainya, mesti ada penasihat syariah. Contohnya macam Raya Hotel Convention Center, kan, yang dimiliki oleh UJ, Urus Harta Jemaah kan, dia beli, dia transfer daripada tabung haji kan. Dia ada penasihat syariah. Hotel ada penasihat syariah.
Kan? So jadi untuk pastikan makanan dia okey, makanan okey lah, biasanya memang JAKIM pun tengok. Betul. Tapi maknanya aktiviti dibuat di dewan tu, mana yang boleh, mana yang tak boleh melampaui batas gedok sebagainya kan. Jadi macam-macam yang disemak. Jadi semua sebenarnya sektor perlukan, cuma tidak kawal selia saja. Di kawal selia institusi kewangan Islam tadi. Yang lain tak dikawal selia. Yang lain bergantung kepada owner dan pemilik dan director. Kalau owner, pemilik atau director mereka adalah orang yang sedar kepentingan halal ni dan mereka tahu itu tanggungjawab mereka sebagai orang yang meletakkan direction, mereka akan perlu. Tapi biasanya syarikat-syarikat yang baru-baru startup semua sekali tak mampulah. Tapi kalau syarikat yang dah ada stable income macam public listed company, mereka sepatutnya ada. Mereka sepatutnya ada berapa je bayaran kalau ada bayaran pun. Jadi sepatutnya mereka mampu untuk memberikan pelabur mereka dan shareholder lebih ketenangan dengan adanya penasihat syariah yang semak cara income, cara bagi dividen, cara calculation, kiraan zakat. Pak, kiraan zakat kiraan zakat setiap satu institusi berbeza-beza. Kiraan zakat, kemudian apa lagi code of conduct dan macam-macam lagi kawal contractual obligation, financing, pinjaman, letak duit, pelaburan yang dibuat oleh institusi itu. Semua itu patutnya ada penasihat syariah yang menasihatkan. Itulah. Allahuakbar. Baik, kalau kita lihat hari ini juga doktor, ada penasihat syariah yang menjadi penasihat syariah dalam sektor yang sama tetapi syarikat yang berbeza. Jadi adakah wujud masalah di situ, doktor? Baik, memang betul dekat Malaysia ni ataupun di luar negara pun ada kalanya dia penasihat syariah kepada 2 bank, kepada 3 bank. Kan bank-bank ni semua sama je. Jadi dia sebagai penasihat syariah dia tahu produk bank A, bank C, bank D, bank E, bank F, dia tahu belaka. Baik. Jadi bank ni sama-sama dia compete, bersaing kan. Sama juga dengan syarikat kan. Syarikat ni syarikat pengeluar minuman, ni syarikat pengeluar minuman, dia jadi penasihat syariah contohnya. Adakah masalah kat situ? Sebenarnya bagi saya dia boleh jadi masalah dan boleh jadi tak masalah. Masalahnya bukan pada konflik of interest sangat. Baik. Sebab sepatutnya penasihat syariah dia kena tahu dia punya good governance dia, macam mana dia nak behave. Dia tak boleh nak bocorkan yang sana punya kat sini. Strategi company sana dia tahu. Dia tak boleh bocor. Strategi company sana macam ni. Dia tak boleh. Itu dah kira khianat kepada dia ada secrecy lah. Kan? Dia kena tak boleh beritahu. Maknanya dia kena dengar ni, dia bagi pandangan macam tu. Walaupun kat sana ada strategi lain, dia tak boleh dedahkan. Jadi itu dia punya amanah lah. Sebab itu dia nak kena ada orang pengalaman. Kalau dia tak pengalaman, dia bocorkan, dia dah pecah amanah sebenarnya. Ataupun dokumen dekat sana, kan, dokumen dekat sana, dia bagi tunjuk kat sini. Kan? Lepas tu tak boleh. Kata, kenapa kau buat macam ni? Yang sana buat macam ni tau. Dia tengok, dia tunjuk. Dia tak boleh. Tak boleh gitu. Jadi kalau dia ambil ekstrak, dia berikan secara grey, secara tak nampak, itu mungkin boleh diterima lah. Tapi dia bagi sebiji, tak boleh. Gitu tak boleh. Jadi kesimpulannya, boleh tak ada masalah kalau syariah advisor tu berpengalaman dalam mengendalikannya. Kalau tak boleh, kalau dia tak tahu garis batasan dia, maka ketika itu baik dia jangan ambil lah. Wallahualam. Baik, banyak lagi yang ingin kita bicarakan berkaitan fik penasihat syariah, akan tetapi Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk saran tambahan 30 minit selepas ini di TV9. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Terima
kasih kepada sudang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kita masih lagi membicarakan berkaitan fiqh penasihat syariah bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Baik, disebut tentang penasihat syariah, Doktor, ada yang mengatakan kadang-kadang sebuah syarikat itu melantik penasihat syariah hanya gimmick untuk melariskan perniagaan mereka. Jadi bagaimana pandangan doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Kalau betul sekalipun tidak menjadi kesalahan dari sudut hukum syarak, malah itu adalah satu kelebihan sebenarnya. Jadi kalau dia punya niat itu untuk melariskan perniagaan, dia kena faham bahawa dia penasihat syariah itu datang dengan tanggungjawab. Betul. Sebab tu penasihat syariah yang berpengalaman, dia tidak akan menjadikan diri dia sebagai rubber stamp untuk orang gunakan muka dia, nama dia untuk lariskan. So dia akan buat kerja kerana dia tahu dia punya tanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi kalau lepas diluluskan, orang tu nak jadikan kelulusan itu sebagai bahan untuk melariskan, tak ada masalah. Sama lah juga macam produk-produk makanan semua, untuk laris, untuk masuk dalam pasar raya kena ada logo halal JAKIM. Setuju. So jadi mereka nak dapatkan logo halal JAKIM untuk masukkan ke dalam tempat-tempat yang pelbagai. Adakah salah? Tak ada masalah. Itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Maknanya kita anggap tak ada masalah, kecuali tadi itulah kita mesti pastikan penasihat syariah itu tidak menjadikan diri dia ditunggangi tanpa dia buat kerja dengan betul, hanya terima allowance sebagai contoh, maka kemudian dia ambil. Malah allowance tu sendiri tidak boleh menjadikan kita menuduh bahawa penasihat syariah ni dibayar. Dan juga memberikan kata ya kerana dibayar. Tak boleh. Kalau itulah kita punya justification cetek begitu, kita akan turut juga boleh mengatakan cikgu-cikgu meluluskan anak-anak kita sebab dia dibayar oleh kerajaan. Universiti meluluskan anak-anak kita sijil mereka sebab mereka dibayar untuk mengajar. So kalau mereka gagalkan, mereka akan kelihatan buruk sebab pelajar-pelajar kamu gagal, kamu tak erti mengajar ke? Jadi diluluskan pelakak-pelakak. Semua dapat A belaka. Kan? Tapi keluar tak pandai. Macam. Betul. Jadi auditor pun sama. Auditor korporat yang luar, dia datang, dia dibayar 100,000 untuk buat satu syarikat. Habis dia tak adalah mengatakan ya betul. Ada kalau salah dia akan cakap salah. Macam yang berlaku dekat syarikat public listed, yang mana auditor dia telah pun mengeluarkan laporan yang tidak disukai oleh syarikat tersebut. Oleh syarikat tu bayar dia. Itulah integriti namanya. Jadi penasihat syariah kena ada integriti tersebut. Jadi kerana itu kita lihat mana penasihat syariah yang tinggi dan reti menjaga integriti mereka, bayaran atau tidak akan memberikan kesan. Malah sebagai contoh, saya ingat pengalaman saya. Pengalaman ada sebuah syarikat non-Muslim ni. Dia datang nak dapat penasihat syariah. Kita pun cakap mesti ada seorang pegawai syariah gini. Yang ini kita tak nak. Dia dah setuju, dia hantar surat lantikan. Dia bagi kita nak bagi kita allowance 8,000 sebulan. 8,000 sebulan. Bukan kerja full time pun. Kan? Tapi dia tak nak tukar yang ni. Saya kata tak nak tukar, tak payah, cancel. Tentu tolak je. Jadi kita kena ada integriti sebab kita akan menjadi dia punya berhadapan dengan Allah, kita akan berhadapan. Jadi kerana itu kita nak tahu bahawa kita jangan menjual diri kita lah. Penasihat syariah jangan menjual diri sendiri. Dan juga yang kedua kena tahu, penasihat syariah bila dilantik, dia hanya bertanggungjawab kepada tahun lantikan dia. Sama macam auditor. Kita lantik auditor untuk semak tahun 2021. 2019 dia tak menjawab. Dia mana tahu. Dia tidak ada akses pun. Dia tak boleh kita kata, habis yang kau dulu salah tu kau tak betul kan. Itu mana aku tahu yang zaman masa kita jadi penasihat syariah, yang masa kita jadi auditor. Itu je mandate kita. Kita bukan boleh godek semua syarikat tu sekali kan. So jadi kita kena faham begitu juga supaya kita tidak tersalah menanggapi seorang penasihat syariah. Perlulah menjadi dilantik saja 20 tahun lepas punya masalah pun you kena cover juga. Itu tak termasuk dalam bidang tugas kan. Gitu kan, wallahu alam. Baik, bila sebut tentang penasihat syariah, maka adalah syarikat kata belilah dengan kami ada penasihat syariah. Jadi kita sebagai pelanggan ini, bagaimana kita nak pastikan ya ke memang ada penasihat syariah di syarikat mereka ni? Bagaimana Ustaz? Betul. Jadi sekarang ni lebih perlu berhati-hati sebab banyak sangat scammer yang menipu orang ramai di luar sana, yang mungkin kalau kurang berhati-hati, yang terlebih bersangka baik ni, jadi kena ditipu lah.
Jadi kadang dia akan ambil satu sijil syariah, dia tukar, dia photoshopkan nama syarikat yang asal kepada syarikat dia. So jadi kalau kita tak double check, kita akan ditipu. Jadi samalah kita nak kena tengok dekat syarikat punya website. Kena ada gambar penasihat syariah tu patutnya. Betul. Supaya telus dan semua orang boleh rujuk dan penasihat syariah tersebut rela nama dia diletak kat situ sebab dia memang penasihat syariah. Kalau dia bukan penasihat syariah tapi dia letakkan gambar dia kat situ, maka tak boleh lah. Tapi kena ingat double check lagi sebab zaman sekarang makin teruk. Media sosial khususnya, macam contohnya ada 70 lebih Facebook dengan nama saya, bukan saya. 70 lebih. Jadi staff saya pergi buat report polis buat, SKMM buat, report Facebook buat. Kemudian website Facebook tu ditutup. Dia buka lagi. Allah. Muka saya, gambar saya, kemudian ada yang bagi tahu nombor office saya. Tapi semua tipu. Jadi zaman banyak sangat penipu ini, khususnya di media sosial, tuan-tuan kena double check. Baik. Jangan terlibat dengan mana-mana pelaburan sebab saya takkan ada penasihat syariah mana-mana pelaburan yang menjamin keuntungan masuk ini dapat 3 hari. Kalau ada, tuan-tuan jangan percaya, semua tipu. Kalau ada mana-mana di Facebook yang muka saya kononnya masuk labu ni dapat ni, semua tipu. Kena tengok Facebook saya saja, ada Facebook saya yang official saja. Lain daripada itu semua tipu. Okey, baik. Jadi apa pun yang datang kepada kita, kita kena semak banyak kali. Bukan apa takut yang rugi kita lah. Baik, saya suka dengan soalan dari Siti Salbiah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam dunia pekerjaan baik dalam sektor awam maupun swasta, ada masanya kita tidak dapat lari daripada melakukan tugasan yang ada unsur tak patuh syariah. Contohnya dalam aspek berpakaian, penganjuran program dan aktiviti dan lain-lain. Hal ini boleh menjejaskan keberkatan rezeki yang diperoleh kerana terlibat dengan tugasan tersebut. Soalan saya, adakah wajar bagi setiap organisasi diwujudkan satu jawatan penasihat syariah bagi memastikan setiap tugasan itu tidak mengandungi unsur yang tidak patuh syariah? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Siti atas soalan. Okey. Baik, jadi memang sewajarnya dan sebaiknya semua organisasi syarikat ada penasihat syariah. Tapi tak semua keadaan mereka itu ada kemampuan. Khususnya syarikat-syarikat startup yang tidak ada banyak kemampuan. Sebab penasihat syariah ni dia ada kos dia. Dan kos dia itu bukanlah dia jual ilmu agama, tak. Mereka itu adalah servis masa mereka, masa dan komitmen mereka. Jadi kalau kita nak ada staff, kita kata kita fisabilillah saja kan, tak payahlah bayar apa-apa kan. Jadi kenapa kita ni pula tak fisabilillah bayar saja kan? Ada kata kan, Tok Imam ni ceramah ni apalah ambil duit ceramah kan. Jadi ustaz tu datang dengan kereta dia jauh, waktu dia sebagainya, kita kata ustaz ikhlas je lah ustaz kan. Jadi kita cakap orang bagi tu kenapa tak ikhlas je bagi apa-apa ustaz kan. Jadi pulang apa kan. Jadi kita nak sebut ikhlas itu bukan semestinya tak ada bayaran. Ada bayaran, itu adalah ikhlas, menunjukkan kita sanggup berkorban, berkeluar duit untuk halal. Betul. Kan? Jadi kalau kita nak makan makanan yang tak halal, daging yang tak halal, murah. Tapi nak makan yang halal mahal sikit. Sebab dia ada proses tukang sembelih, dia kena ada cara jaga dia. Jadi mahal sikit. Itu jadi bukti dekat hadapan Allah nanti kita ni orang yang committed kepada nak halal dan makanan yang patuh syariah. Jadi itu adalah satu bukti. Jadi macam kita sekarang ni nak pergi haji. Mahal tak nak pergi haji? Mahal. Makin mahal sebab duit kita jadi rendah kan. Jadi makin mahal, kita sanggup berkorban duit tu untuk melaksanakan kewajipan. Jadi bukanlah sebab mestinya patuh syariah halal itu mesti mahal, tak. Tapi maknanya kalau ada kos pun itu adalah what it takes. Sebagaimana orang bukan Islam, sebahagian dia yang tak tahu patuh halal haram, mereka menjadikan kos rasuah itu sebagai kos perniagaan. Mereka dah jadikan legalize. Walaupun salah, tapi mereka tetap buat sebab ada penerima. Jadi jangan kita marah pemberi saja. Pemberi ni memang tak guna. Sebab ada penerima lah pemberi ada. Setuju. Ada demand, ada supply. Betul. Jadi dua-dua pun Nabi kata al-akhidhu wal mu'ti sawa. Pemberi penerima sama saja. Nabi cakap lagi ar-rashi wal murtashi finnar.
pemberi rasuah, penerima rasuah, dua-dua dalam neraka. Tak kira lah Melayu ke, bukan Melayu ke, non-Muslim ke, Muslim ke, tak kira. Dua-dua perangai bukan Islam punya setara. Bukan Islam punya perangai. Bukan Islam punya perangai. Jadi kerana itulah kita sebut perlu ada penasihat syariah. Kalau ada kos sikit, maka kita tanggung kos tersebut. Kalau kos tersebut tinggi, kita pergi yang lain, cari penasihat syariah lain yang mungkin kos lebih murah sikit. Betul. Sebab akhirnya setiap tahun syarikat mesti ada auditor. Bayar pula kita. Kita bayar auditor 2,000 sebagainya. Ataupun betul. akan adanya company secretary punya kos, kita bayar pula. Jadi ada kos-kos ini ia adalah part and parcel of business. Dan kalau kita nak buat bisnes halal, itu adalah part and parcel of business halal. Perlu ada pakar yang menasihati kita. Dan pakar itu tak percuma. Sudah tentu kan. Jadi apa yang kita nak sebut sekali lagi, kalau ada, itulah yang terbaik. Dan kalau tak ada, maka kita sendirilah kena pandai. Kita sendirilah kena menuntut ilmu. Jadi kita sendiri boleh cek macam syarikat saya. Saya ada syarikat. Saya tak perlu penasihat syariah. So, saya semak sendiri. Setuju. Jadi tuan-tuan tak nak penasihat, tuan-tuanlah jadi penasihat syariah. Belajarlah betul-betul, tapi you tanggung dekat depan Allah SWT. Itu saja. Allah. Okey, baik. Jadi kalau ada kemampuan, maka kita lantiklah penasihat syariah. Baik, kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Pejam celik, kita pun sudah berada di blok terakhir Tanyalah Ustaz. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh guru kita yang baik boleh sama-sama kita amalkan, lalu kita sebarkan. Baik, soalan seterusnya dari Nuriza Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bertanya kepada Yang Arif, kenapa sekarang pinjaman secara Islamik terkesan dengan OPR semasa? Menarik soalan ini. Terima kasih kepada Nuriza atas soalan. Baik. Walaupun soalan ni tak berkait dengan penasihat syariah, tapi penasihat syariah kena jawab soalan ni. Sepatutnya kita tanya soalan ni kepada penasihat syariah di bank yang kita ambil pembiayaan. Baik. Itu cara yang betul. Jangan tanya rambang, tanya ustaz ni, tanya ustaz tu, tanya ustaz ni. Ustaz pun tak tahu jawab apa-apa, dia pun libas saja kan. Jadi kita kena tanya kepada penasihat syariah. Tengok website bank tersebut, tengok siapa penasihat syariah, pergi cari kan, pergi call sebagainya ke, pergi Facebook dia sebagainya. Baik, jadi kalau saya boleh tolong jawabkan, dia begini. Satu, bukan pinjaman secara Islamik. Pinjaman secara Islamik ada satu jenis je. Saya bagi 1,000, pulang balik 1,000. Habis, terima kasih, Alhamdulillah. Jadi tak ada apa-apa. Tak ada boleh buat untung pun. Kan? Jadi pinjaman secara Islamik ni dengan ibu bapa mungkin boleh. Dengan kawan-kawan kan boleh sikit-sikit. Tapi dengan perbankan, mereka tak boleh. Mereka nak buat duit. So, mereka tak buat pinjaman. Mereka buat pembiayaan. Mereka buat trading. Bila buat trading, maksudnya bank akan jual kepada kita sesuatu kan. Bank akan jual kepada kita. Contohnya saya bank, you nak 10,000, bank jual benda ni, harganya apa nama tu 10,000 campur markup, bank nak sikit kan, jadi 15,000. 15,000. So bayar ansuran. Bayar ansuran. Lepas tu kamu dah dapat aset ni, kamu minta tolong bank pergi tolong jual pada third party. Dapatlah cash tersebut 10,000, dapatlah cash 10,000. Jadi dapat tu, dia ada proses dia kan. Jadi sekarang ni apa yang berlaku sebenarnya, bila proses tu habis, pelanggan akan dapat 10,000, saya bank, saya jual tadi barang, you kena bayar 15,000 kan? 15,000. Maka 15,000 itu, 5,000 untung tu untuk tempoh 5 tahun contohnya. Tapi bila mana kena bayar bulanan, saya punya bank kata untuk kami bersifat kompetitif, patutnya katalah 15,000 tu bayar bulanan, katalah sepatutnya akan jadi 1,000. Tapi kerana kami nak bersifat kompetitif, tak perlu bayar 1,000. Kita tengok benchmark OPR berapa. Kalau OPR sekian-sekian, dapat dia punya calculation formula tu akan jadi bayaran hanya 500. Faham Maknanya dalam kontrak kita kena bayar, pelanggan kena bayar 15,000. Equivalent kepada 10% sebagai contoh. Dia ada kiraan dia, formula kan. 10% patutnya. Tapi bayaran bulanan, sebab kita nak lawan konvensional, bank Islam kata, tak payah bayar 10%. Bayar 5% je. Sebab OPR kita support kita punya 5% pun cukup dah. So maknanya 5% lagi discount. Discount. Tapi bila mana OPR naik, sebab bank ni serikat dengan government, serikat dengan bank negara.
So dia tak boleh nak main suka-suka hati harga macam syarikat korporat. Kita fikir berapa nak letak harga, berapa nak letak harga, tak. Kan? Dia ada cost of fund dia, macam cost of price, macam cost of sale, macam cost of goods. Kan? So jadi sekarang ni bank, dia akan tengok, kalau tiba-tiba OPR naik, so jadi sebelum ni dia bagi diskaun 5%. So sekarang ni sebab OPR naik, dia punya tanggungjawab dengan bank negara sebagainya, naik. So jadi diskaun tak boleh dah 5% dah. Kita bagi diskaun 4% je lah. So jadi kita pun kena bayarlah 6%. Instead of sebelum ni kita bayar 5. Tapi sebab diskaun kita dah kurang, kita kena bayar 6%. Nampaklah naik sikit tu. Jadi itulah terkesannya dalam OPR tu. Bukannya bank tukar-tukar harga, tak. Harga dah fix tadi. You kena bayar 15,000, iaitulah 10%. Cuma bank bagi diskaun, tapi bila OPR naik, bank punya diskaun tu berkurangan. Jadi kalau OPR turun, bank punya diskaun naik. Jadi doalah supaya OPR turun. Supaya bank punya diskaun banyak. Tapi sekarang ni bila OPR naik, maka bank punya ni kurang sikit. Jadi itu saja. Tapi conventional bank lain. Conventional bank lain. Dia tak ada ceiling. Islamic Bank ada ceiling 15,000 tadi. Itulah contractual. Conventional bank, kalau naik, dia naik sampai 20, 30, 40, 50% pun boleh. Tapi kamu je tak tahu. Sebab dia tak ada ditulis dengan mudah untuk orang awam faham. Jadi yang Islamik dia tulis dalam kontrak sebab dia jual beli. Itulah nak menjawab persoalan kenapa ada naik. Sebabnya Islamic Bank masuk dalam kategori bank. Dia kena ada simpanan liquefiable asset yang dengan bank negara dia ada kaitan lah dengan bank. Dia tak boleh lari daripada bank negara. Itu dia. Okey, baik. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan faham Faham? Alhamdulillah. Baik. Soalan yang seterusnya, kita kembali kepada topik perbincangan kita berkenaan penasihat syariah. Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah larangan sebagai penasihat syariah dalam institusi melibatkan kewangan? Apakah ada perkara sebagai penasihat tidak boleh mencampuri urusan sesuatu institusi kewangan? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sahziatul atas soalan. Baik. Jadi kalau dalam institusi kewangan, dia memang govern by IFSA tadi. Jadi dekat situ tak salah saya ada beberapa larangan lah. Larangan yang pertama, apa saja yang menyalahi undang-undang kamu tak boleh buat lah. Menyalahi undang-undang kat mana-mana, kamu kena tangkap tu, kena saman ni ke semua sekali, dibuktikan bersalah ke sebagainya, habis lah, kena lepaskan jawatan. Ada juga yang tak jenayah, tapi tetap tak boleh. Iaitulah penasihat syariah tak boleh libat politik. Tak boleh ada jawatan dalam politik. Kalau ada jawatan dalam politik, sila turun. Sila turun. Jadi siapa nak politik? Jangan masuk. Kalau ada menang dia menteri nanti kau duduk latah kan. Tapi jadi penasihat syariah tak boleh. Faham? Jadi itu juga adalah yang seingat saya adalah. Jadi antara lainnya, larangan-larangan lainnya banyaklah, iaitulah macam tadi berkongsi rahsia institusi kepada pihak lain, kan, menyebarkan dokumen mesyuarat kepada pihak lain, tak boleh lah kan. Jadi apa dia yang penasihat syariah tak boleh campur urusan institusi kewangan? Tak, sebenarnya penasihat syariah boleh campur. Boleh campur dalam direction of the bank, Islamic Bank tu lah. Kalau dia mana sebahagian Islamic Bank lantik penasihat syariah dia sebagai board of directors lagi. Ataupun takaful, lantik sebagai board of directors, menunjukkan komitmen dia, supaya adanya direction tu sesuai dengan syariah, dan bukan hanya board director decide, penasihat syariah ngangguk tak. Dia duduk atas pun dia duduk juga, ada wakil dia. Jadi itu keadaan dia. Jadi kalau ada bab contohnya pricing, sebenarnya syariah boleh tanya, boleh minta kursus daripada internal kursus daripada institusi tersebut untuk terangkan macam mana pricing you buat, macam mana you punya credit committee checking. Kita boleh tanya, bebas. Itu namanya fiduciary duty dalam istilah legalnya. Yang bank negara pun suruh kita buat benda tu, fiduciary duty. Atas nama fiduciary duty, kita boleh campur tangan, boleh tanya macam-macam kepada management. Management tak beri jawapan, kita report dekat board directors. Ataupun board director enggan, kita jangan sign yearly punya statement syariah. Sebab setiap ni dia ada yearly syariah statement tau. Syariah punya laporan masuk dalam laporan tahunan. Kalau you degil, kita tak mau sign. Macam kan? Takut. Kita tak mau sign. Kita report kat bank negara. Bank negara boleh panggil mereka. Boleh ancam tarik license kan. Macam tu. Dia bukan main-main. Bank negara dia ada supervisor untuk setiap Islamic Bank.
Setuju. Kita report kat mereka pergi panggil director, panggil chairman, kenapa ni, kenapa ni. Malah CEO bank tersebut pun, bank negara boleh tanya kita, macam mana okey tak CEO ni buat kerja. Kalau kita cakap tak okey, bank negara ambil tindakan tau. Faham? Jadi jangan main-main. Jadi itu undang-undang yang telah di govern dengan begitu cantik untuk Islamic finance, termasuklah takaful dengan perbankan Islam. Wallahu a'lam. Ingat jangan main-main kata doktor bukan suatu tugas yang mudah. Baik, saya suka juga dengan soalan KC. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kita boleh menerima bulat-bulat pendapat apabila kita meminta nasihat dari mereka yang menjalankan tugas sebagai penasihat syariah? Kadang kita kurang arif hal-hal berkaitan dengan syariah dan undang-undang Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Casey atas soalan. Baik, jadi dalam dunia demokrasi, dalam dunia kebebasan berfikir, kita boleh tidak bersetuju dengan penasihat syariah kita. Tetapi bila kita letak dia sebagai jawatan tersebut, di tempat tersebut, dia lebih bertanggungjawab daripada kita. Kalau kita ni CEO, kita tak setuju dengan pendapat penasihat syariah, kita kena ikut dia. Sebab itu tugasan dia, bukan tugasan kita. Tapi kalau kita ni syarikat biasa yang tak govern by IFSA, tak ada akta yang govern, kita tak setuju dengan penasihat syariah kita, kita boleh dismiss dia, kita boleh terminate dia punya servis. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebelum melakukan itu, sebaiknya kita bincang dengan penasihat syariah. Cuba fahami apa di sebaliknya. Kalau penasihat syariah itu punya pendapat rasanya kurang tepat, kita beri pendapat. Berikan perspektif yang lain. Mungkin penasihat syariah itu terlepas pandang beberapa pertimbangan penting. Ini berlaku. Ini berlaku. Malah ada penasihat syariah dulu punya keputusan lain, sekarang punya keputusan lain, sebab ada maklumat-maklumat baru yang baru dipaham. Jadi kita berusaha sebaik mungkin. Maka kalau ada tak setuju, beritahu dan bincang. Kalau agree to disagree, kita tengok. Kalau itu bidang dia, memang kita pun tak tahu bab syariah, kita nak argue bab syariah mana boleh. Betul. Kan? Jadi doktor bedah jantung kata kita nak pakai angiogram, kita ada angioplasti, kita nak masuk kat sini, kita tak boleh doktor. Masuk tak boleh kat situ, kena kat sini. Kita pula. Tak sesuai sana, tak sesuai . Macam mana pula kita nak argue dengan doktor pakar jantung tu? Setuju. Kan? Dia boleh ikut kita, tapi kita meninggal dunia pula nanti. Jadi itulah benda kita hidup ni, memang kena ada trust. Dan tak semua benda akan perfect. Betul? Setuju. Dan kita mesti ada trust, dan itulah had yang Allah letakkan. Kita trust kepada badan berautoriti, kita trust kepada orang yang expert. Dan kalau kita tak berapa trust kepada dia, kita cross check dengan satu lagi. Sebab tu penasihat syariah kalau ada 2-3 orang, is better. Betul. Dia akan ada cross check. Kan? Kalau kita tak puas hati lagi, kita cross check secara individu, kita ambil konsultan syariah luar untuk lakukan semakan. So, jadi itulah cara dia secara profesional. Wallahualam. Baik, jadi kita kena ada kepercayaan, dan kepercayaan itu perlu diberikan kepada penasihat syariah. Baik, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Mungkin sedikit kesimpulan ringkas, Doktor. Baik, kesimpulan ringkas saya, secara akhirnya Allah SWT telah pun menyebut dengan jelas tentang keperluan halalan tayyibah. Kita perlu faham ianya bukan hanya bab makanan, tapi pendapatan untuk membeli makanan tu. Betul. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, disebut dalam satu hadis, setiap daging yang terbina daripada harta yang haram, daging maka neraka layak untuknya. Lalu bukan daging itu cara sembelih je yang penting, duit yang dibeli daging tersebut juga perlu disemak. So jadi kerana itulah hari ini menjadi ujian kepada kita semua untuk memastikan halal haram dalam bab pentadbiran pengurusan kewangan, dan kita tahu dan ia adalah satu ujian yang besar. Bukan hanya biasa-biasa, tapi dia melibatkan darah daging kita. Dan dia melibatkan kemakbulan doa kita dan kemakbulan solat kita. Betul. Jadi sebab tu jangan pandang ringan, jangan pandang enteng bab bisnes, bab halal haram dalam pebisnes, strategi bisnes yang ramai orang buat hari ini. Banyak yang salah, ikut tak patuh syariah. Banyak yang misleading, banyak yang mempunyai elemen judi.
Maka sebab tu kita kena ada penasihat syariah ataupun kita sendiri menuntut ilmu. Jadi sebagai akhirnya kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma akfina bi halalika an harami wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la ilaha illa antal halimul 'azim rabbus samawati wa rabbul arsyil 'azim bi rahmatika nastaghith fala takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min dhalika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih sekali lagi kepada doktor yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Dai Lokman dan juga guru kita Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rajab di bawah topik sirah, iaitu Semangat Muhammad Al-Fatih. Seperti biasa 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.